اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di dalam bacaan sirah Ar-Rahiqul Maktum ataupun dalam program Santai Sirah, di mana kita akan membicarakan berkenaan tentang semulia-mulia makhluk, asyraful makhlukat, kekasih Allah, Habibullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan sirah yang kita baca, kita dapat menghargai susah payah, pengorbanan yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agama Allah yang mulia ini, dan bagaimana Islam untuk sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-93. Kita menggunakan kitab Sirah Nabawiyah. Kita dah tiba pada muka surat 93. Lalu kalaulah ada yang mempunyai kitab, jom kita sama-sama baca. Kalaulah yang tak ada, tak mengapa, saya akan baca dengan perlahan. Dan jika ada yang ingin untuk membeli sebagai rujukan, maka yang di TikTok boleh tekan pada beg kuning yang telah di-sharekan buku di situ, dan kepada yang di Facebook nanti kita akan share link dia kemudian, insya-Allah. Maka penulis buku membawakan tajuk di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Bagaimanakah wahyu pertama turun? Di mana? Bila? Pada usia berapa? Maka penulis buku memulakan tajuk berlakunya peristiwa di Gua Hira. Maka Gua Hira adalah sebuah bukit yang tidak jauh daripada Mekah. Dan bukit tersebut dikenali pada zaman kita dengan Jabal Nur, Bukit Cahaya. Dipanggil Jabal Nur, Bukit Cahaya kerana di situnya turun Al-Quran yang penuh dengan cahaya. Kata penulis buku, apabila umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir mencecah 40 tahun. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dekat dengan usia 40 tahun. Dan usia 40 tahun sebenarnya adalah usia yang istimewa, sehingga Allah Subhanahu taala sebut di dalam surah Al-Ahqaf tentang orang yang berusia 40 tahun. Maka bila seseorang itu berusia 40 tahun, maka dia akan berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura, sehinggalah kepada hujung ayat yang berada dalam suratul Ahqaf. Maka Imam Ghazali rahimahullah menukilkan, barang siapa yang bila sampai usia 40 tahun, jika dia berada dalam sesuatu keadaan baik pun buruk, maka dia akan kekal pada sikap dan perangai tersebut. Kalaulah seseorang itu bila tiba usia 40 tahun, dia berada pada kebaikan, insya-Allah dia akan istiqamah sampai meninggal dunia. Tapi kalaulah kata Imam Ghazali, seseorang itu bila sampai usia 40 tahun, dia masih lagi di dalam sesuatu kemaksiatan, dia khawatiri dia akan kekal di dalam kemaksiatan tersebut, kecuali jika Allah kurniakan taubat kepadanya. Sebab itu bila kita sampai usia 40 tahun, maka hendaklah kita berazam untuk memperbaiki diri dengan sebaik mungkin. Kata penulis buku, maka Nabi SAW telah mula merasa ingin bersendirian, beruzlah. Nabi terasa ingin untuk bersendirian. Nabi SAW tidak mahu bergaul dengan manusia. Nabi kurangkan pergaulan dengan manusia. Maka Nabi SAW mengambil bekal roti gandum dan air. Lalu Nabi SAW pergi ke Gua Hira yang terletak di atas Bukit Nur. Nur bermaksud cahaya, yang jauhnya kira-kira hanya 2 batu daripada Mekah.
Maka Nabi SAW bawa bekalan dan Nabi SAW bersendirian di Gua Hira. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang kedua, yatahannath ay yata'abbad, Nabi beribadah di situ. Para ulama berbeza pendapat, namun kebanyakan menyebut Nabi SAW beribadah dengan ibadahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kata penulis buku, Gua Hira ini taklah besar. Gua ini merupakan gua yang panjangnya hanya 4 hasta. Dia tak besar. Panjang dia 4 hasta dan lebarnya hanya 1/3/4 hasta. Itu kalau ikut ukuran kita. Kalaulah zaman kita ada orang nak solat dalam tu, max boleh 2 orang. 2 orang. Tempat yang kecil, tempat yang sederhana, tempat yang pada waktu itu Nabi boleh bersendirian, beruzlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu kita nampak sebahagian para ulama pada zaman kita, mereka ada tempat kecil untuk mereka bersendirian, bermuhasabah, memikirkan tentang ciptaan Allah dan sebagainya. Maka para ulama yang terdahulu sebahagian mereka ada tempat uzlah, tempat untuk bersendirian. Dan sebenarnya bagus kalaulah kita luangkan masa dengan kita fokuskan kepada diri kita. Amalan apa yang patut kita berhenti? Amalan apa yang patut kita bertaubat tinggalkan? Amalan apa yang patut kita banyakkan? Penggunaan masa yang bagaimana kita patut lakukan. Dan ini kita hanya boleh buat apabila kita beruzlah. Tapi tak boleh bawa handphone. Maka itu tak namanya beruzlah. Tak namanya bersendirian. Maka Nabi bersendirian di Gua Hira, sebuah gua kecil yang terletak di puncak Bukit Nur ataupun Bukit Cahaya. Kata penulis buku, isteri Nabi SAW sentiasa memberi sokongan kepada Nabi SAW. Khadijah, dia sentiasa memberi sokongan kepada Nabi. Nabi SAW nak bersendirian, maka dia dia bantu, dia tolong, dia sediakan bekalan untuk Nabi SAW. Kata penulis buku, Rasulullah SAW menetap di Gua Hira selama sebulan pada bulan Ramadan. Selama sebulan pada bulan Ramadan, maka Nabi SAW menetap di Gua Hira. Sebab itu kalau kita nampak Nabi SAW walaupun selepas berhijrah, Nabi SAW suka untuk mengkhususkan Ramadan untuk beribadah. Maka sebab itu Nabi ketika berada di Madinah, Nabi akan beriktikaf pada 10 malam terakhir daripada Ramadan. Cuma pada tahun sebelum Nabi wafat, Nabi beriktikaf selama 20 hari. Maka Ramadan adalah keadaan dan bulan di mana Nabi suka beriktikaf, Nabi suka bersendirian. Kita tengok imam kita, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i apabila tiba pada bulan Ramadan, beliau berhentikan segala pengajian, segala pembelajaran, segala kelas beliau dan beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Itu Imam Syafi'i. Dan sebenarnya banyak para ulama rahimahullah, mereka pilih untuk bulan Ramadan bersendirian daripada kesibukan mengajar dan sebagainya untuk mereka fokus kepada ibadah. Maka Nabi SAW pada bulan Ramadan sebelum menjadi Rasul, sebulan Nabi SAW berada di Gua Hira. Bila lepas Nabi menjadi Rasul, 10 malam terakhir, Nabi SAW beriktikaf di masjid tanpa balik ke rumah. Tanpa Nabi SAW pulang ke rumah, Nabi SAW beriktikaf di masjid. Kata penulis buku rahimahullah ta'ala, Nabi SAW memberi makan kepada orang miskin yang datang kepada baginda. Nabi SAW menghabiskan masa dengan beribadah dan berfikir mengenai alam sekeliling. Maka sebenarnya berfikir tentang ciptaan Tuhan, ianya juga adalah ibadah. Bahkan ianya adalah cara untuk meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab itu Al-Quran menyuruh kita untuk mengingati dan berfikir tentang ciptaan Allah. Dalam ayat yang berada pada penghujung surah Ali Imran, ayat yang mana kita biasa baca, inna fi khalqis samawat, firman Allah sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pertukaran siang dan malam, sebenarnya semua yang ada di sekeliling kita la ayat, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah.
Dan orang yang ambil masa untuk berfikir tentang ciptaan Allah, maka inilah ulul albab, orang-orang yang cerdik firman Allah. Orang-orang yang cerdik. Maka apa yang Nabi buat dalam Gua Hira? Antaranya Nabi berfikir tentang ciptaan Allah. Maka sebab itu bagaimanakah cara kita nak berfikir? Dengan kita melihat sesuatu dan kita melihat dan kembalikan kepada Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Mulk yang kita baca sebelum tidur, awalam yarau ila tayr, mengapakah manusia tak nak melihat kepada burung? Tengok burung. Apa yang kita nak tengok pada burung? Firman Allah, salah satu sifat burung pada ayat ini, safat. Bagaimana burung ini terbang dengan tersusun. Maka kita pun tengok bagaimana dahsyatnya cara formasi burung ni ketika mana terbang. Dia ada formasi dia. Bagaimana bila kita lihat, Allah suruh lihat, bila kita lihat bagaimana burung ini apabila tiba waktu dia akan tukar. Maka yang belakang akan ke depan. Yang ke depan akan ke belakang. Mereka tukar. Dan bagaimana mereka terbang. Bagaimana sayap yang mereka guna ketika mana terbang. Allah suruh kita lihat kepada burung. Dan ini menambahkan keimanan kita kepada Allah. Lalu sebenarnya apa berfikir mengenai ciptaan Allah adalah benda yang kadang-kala jarang kita lakukan. Dalam sepotong hadis, Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu berkenaan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Dan janganlah kamu mula berfikir tentang zat Allah. Zat Allah, maka kita tak boleh untuk berfikir maha suci Allah daripada apa-apa persamaan dengan makhluk. Tapi kita disuruh untuk berfikir tentang ciptaan Allah. Allah suruh lihat, afala yanzuruna ilal ibil. Allah berfirman, tengok kepada unta. Bukan sekadar tengok itu, tengok apakah ciptaan Allah yang hebat pada unta. Bagaimana unta boleh berjalan untuk beberapa lama tanpa perlu dia minum air yang baru. Bagaimana disimpan air pada tubuh badan dia. Bagaimana dia merentasi padang pasir yang begitu luas. Bagaimana daya tahan dia. Bagaimana bebanan yang dia mampu bawa. Semua ini mengingatkan kita kepada Allah. Wa ilas sama, Allah suruh kita tengok kepada langit. Wa ilal ard, Allah suruh kita tengok kepada bumi. Bahkan Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah suruh kita tengok pada diri kita sendiri. Maka itu yang Nabi SAW lakukan. Nabi SAW telah berfikir dan untuk mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW berfikir dan dengan berfikir tentang ciptaan Allah meningkatkan keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata penulis buku, Nabi SAW menyedari bahawa di sebalik kejadian alam ini ada kekuasaan yang mewujudkannya. Ada zat yang menguruskan alam ini. Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Rasulullah SAW tidak yakin dengan pegangan kaum baginda yang mengamalkan kepercayaan syirik serta gambaran yang teraba-raba. Mereka pada waktu itu di dalam kekeliruan pada apa juga kepercayaan mereka. Sayangnya, waktu itu baginda tidak mempunyai jalan yang jelas maupun cara yang tertentu untuk baginda Nabi SAW lakukan. Sebab Nabi belum lagi menjadi Rasul. Maka Nabi SAW telah mengasingkan diri baginda di Gua Hira. Muka surat 94. Sebenarnya ini adalah salah satu perancangan Allah ke atas baginda. Sebagai satu persiapan untuk baginda menghadapi satu urusan yang besar. Baginda untuk menjadi Rasul yang terakhir. Untuk menjadi Nabi yang akhir zaman. Nabi yang terakhir. Kata penulis buku ambil pengajaran daripada sebelum Nabi menjadi Rasul, sebelum Nabi SAW diberikan wahyu yang pertama, maka Nabi bersendirian. Nabi berkhalwah. Nabi beruzlah. Maka daripada sini penulis buku keluarkan poin beliau. Kata penulis buku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada baris yang ketiga, perenggan yang pertama, muka surat 94. Kata penulis buku, mana-mana jiwa yang berperanan untuk mempengaruhi kehidupan manusia dan menukar kebiasaan manusia,
ke arah yang lain, mestilah berkhalwah, bersendirian terlebih dahulu untuk jangka waktu yang tertentu. Mengasingkan diri dari segala hiruk-pikuk dunia dan kesibukan hidup ini. Jiwa tersebut mesti melepaskan diri terlebih dahulu daripada sebarang keinginan kecil manusia yang menyibukkan kehidupan manusia. Maka penulis buku diambil daripada perjalanan Nabi sebelum menjadi Rasul. Nabi bersendirian, berkhalwah di Gua Hira untuk tempoh yang lama. Maka kata penulis buku, sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi ini. Kenapa Allah susun Nabi untuk khalwah dahulu? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala susun Nabi untuk bersendirian dahulu? Maka penulis buku punya pandangan, mana-mana orang yang dia nak meninggalkan kesan dalam hidup manusia, dia nak mempengaruhi manusia ke arah kebaikan, maka bagaimanakah cara dia? Dia perlu untuk mempunyai jiwa yang bersih dahulu. Jiwa yang bersih. Sebab kadang-kala dia sebenarnya bukan percakapan zahir sahaja. Kadang-kala kita jumpa, saya sendiri pernah jumpa orang yang mana kadang-kala dia tak bercakap apa-apa pun, dia boleh meninggalkan kesan pada hati kita. Kadang-kala ada orang percakapan dia ringkas namun meninggalkan kesan pada hati kita. Kadang-kala kita dengar percakapan yang panjang lebar, kuliah yang panjang lebar, penyampaian yang panjang lebar. Waktu dengar tu seronok, waktu dengar tu rasa best. Tapi bila habis tak ada sebarang perubahan. Maka penulis buku punya pandangan, seseorang yang nak meninggalkan kesan pada kehidupan manusia lain, seseorang yang nak mempengaruhi manusia lain kepada kebaikan, dia mestilah membersihkan jiwanya terlebih dahulu, mengosongkan jiwanya terlebih dahulu daripada segala perkara yang tidak baik. Dia kena bersihkan jiwanya terlebih dahulu. Dan untuk itu, cara yang terbaik untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan dalaman adalah dengan beruzlah. Tidaklah beruzlah seperti umat-umat yang terdahulu, yang mana mereka beruzlah lama, bertahun-tahun. Maka kalaulah sebaik-baiknya paling kurang, maka kita ambillah masa seketika untuk kita bersendirian. Tengok balik kehidupan kita. Tengok apa yang patut kita perbaiki daripada akhlak dan sikap kita. Kata penulis buku, begitulah Allah merencanakan untuk Nabi SAW perbekalan sebelum memikul amanah yang besar. Amanah yang akan merubah keadaan di muka bumi serta membetulkan garisan sejarah. Sebab itu kewujudan Nabi SAW membawa perubahan yang besar ke dalam masyarakat sehingga kini walaupun telah berlalu lebih daripada ribuan tahun. Allah merencanakan agar Nabi SAW beruzlah dalam masa 3 tahun sebelum Nabi SAW ditugaskan dengan tugas kerasulan. Maka Nabi SAW menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Bererti daripada usia Nabi 48 tahun, Nabi SAW telah mula beruzlah. Nabi SAW telah mula menyendiri. Ataupun daripada usia pertengahan 47 tahun. Maka 3 tahun Nabi SAW beruzlah. Tapi bukanlah berterusan. Nabi balik bila ada keperluan. Dan selalunya pada Ramadan, Nabi akan tinggal sepanjang sebulan pada bulan Ramadan. Maka 3 tahun Nabi SAW beruzlah. Semasa tempoh ini, Rasulullah memperuntukkan masa sebulan dalam setahun untuk berkelana menghayati kejadian alam di samping mencari rahsia yang tersirat di sebaliknya. Apabila telah diizinkan oleh Allah, maka akhirnya sampailah masa untuk baginda Nabi SAW dikurniakan rahsia tersebut, dikurniakan amanah tersebut. Maka penulis buku membawakan tajuk Jibril datang menyampaikan wahyu. Yang mana ini insya-Allah kita akan sambung malam esok. Malam esok mungkin tak ada, sebab malam esok ada program selawat besar di IDCC Seksyen 14, anjuran Festival Selawat dan juga Tahfiz Ar-Rashid, Yayasan Ar-Rashid, minta maaf. Lalu jemput kepada sahabat-sahabat daripada sebelah pagi ada program muslimat, sebelah pagi ada program muslimat, dan kemudian bermula 5 petang
adalah program terbuka untuk muslimin dan muslimat esok di IDCC Seksyen 15 Shah Alam. Jemput kepada semua yang berkelapangan untuk turut bersama, dan insya-Allah saya pun akan ke sana jika diizinkan oleh Allah, dan program tu habis lambat lebih kurang 10 lebih. Maka berkemungkinan besar kita tak sempat nak bersama dalam santai sirah esok insya-Allah. Dan kita akan berjumpa balik pada hari Ahad jika diizinkan oleh Allah. Terima kasih semua. Minta maaf malam ni tekak sedikit perit, lalu saya hanya ambil masa lebih kurang 20 minit. InsyaAllah kita akan jumpa Ahad malam Isnin untuk program santai sirah seterusnya insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.